Dan selamat malam, Alex. Okey. Jadi malam ini nampaknya ramai yang tak boleh hadir. 4 orang dah yang WhatsApp saya pun tak boleh nak hadir malam ni. Tak apalah, kita teruskan juga. Jadi kita sambung pola dan jujukan. Okay, kita akan sambung pola dan jujukan. Okey, kita tengok homework hari tu. Ada yang dah hantar, ada juga yang belum hantar. So minta segera hantarlah dekat Google Classroom tu. Okey, ini yang homework minggu lepas lah. So saya minta hantar yang muka surat yang ini. Okey, homework pola ni, pola. So kalau dibagi negatif 1, 4, 9, 14. Macam mana dia berubah? Tengok ya, Aiman, tengok. Arisa, kita tengok pola macam mana satu nombor berubah kepada nombor yang seterusnya. Okey, negatif 1, 4, 9, 14. Jadi nombor ini, nombor dalam tertib menaik. Tertib menaik daripada negatif ke positif ke sangat ke lebih besar kan. Tertib menaik. Jadi kalau tertib menaik, nombor yang semakin naik, dia sama ada tambah, menambah ataupun darab. Dia jadi semakin besar lah nombor dia. So sekarang kita cubalah kalau kita kata tambahkan. So macam mana? Negatif 1 tambah berapa jadi 4? Negatif 1 tambah berapa jadi 4? Negatif 1 tambah berapa? 5. Negatif 1 tambah 5 jadi 4. So 4 tambah 5 jadi 9. 9 tambah 5 jadi 14. Oh okey, semua sama. Tambah. Betul lah jadi. Saya ingatkan tak didarab. So samalah, maksudnya jawapan kita ialah menambah. Okey, menambah 5 daripada nombor sebelumnya. Tak kisahlah daripada ke awak nak letak kepada ke boleh je. Tak apa, ada setengah buku dia guna perkataan daripada. Ada buku yang guna kepada, tak kisah. So awak tengok daripada negatif 1 macam mana dia nak berubah jadi 4. Macam mana negatif 1, ia tambah berapa dapat 5. Dapat 4. Dia tambah 5. Ataupun awak boleh kira. Macam okey, negatif 1 tambah berapa dapat 4. Awak boleh buat 4 tolak negatif 1. Kan? Awak boleh buat 4 tolak negatif 1. Boleh juga. 4 tolak negatif 1. Boleh juga awak dapat 5. Maksudnya awak tambah 5 lah tu. Lepas tu try sini pula. 4 nak tambah berapa jadi 9? 4 tambah berapa jadi 9? Okey, kalau tak boleh, awak buat 9 tolak 4. Dapatlah 5 kan? 4 tambah 5 dapat 9. Macam tu. Sebab dia sama sajalah. Kalau kat sini, kalau kita nak ke atas daripada nombor ni kepada sini, dia tambah. Kalau daripada 4 ke negatif 1, dia buat
tolak 5. Beza dia macam tu je. Daripada kiri ke kanan, dia menambah 5. Kalau daripada kanan ke kiri, dia tolak 5. Tapi yang kita nak buat ayat pola tu, pola mesti daripada kiri ke kanan lah. Pola mesti dari kiri ke kanan. Okey, nombor 2 kita tengok. 3.6, 2.9, 2.2 dan 1.5. Okey, kita tengok dekat sini. Nombor dia semakin kecil. Nombor dia semakin kecil. 3.6, 2.9. Nombor dia semakin kecil. Maksudnya, dia sama ada tolak-tolak-tolak ataupun bahagi-bahagi-bahagi. Barulah dia jadi nombor dia semakin kecil. Tolak atau bahagi. Okey, dekat sini. Okey, katakanlah awak nak buat tolak lah kan. 3.6 tolak berapa dapat 2.9? 0.7. 0.7. Okey. Tolak 0.7. 2.9 tolak 0.7. Dapat 2.2. Betul kan? 2.2 tolak 0.7 dapat 1.5. Okey, betul juga. So maksudnya betul lah. Betul. Kita buat menolak negatif 5 kepada nombor sebelumnya atau daripada nombor sebelumnya. Tak kisah. Nombor 3. Negatif 3, negatif 12, negatif 48, negatif 192. Macam mana negatif 3 nak jadi negatif 12 ni? Dia buat apa? Okey, kita tengok sini. Negatif 3 kepada negatif 12 kan? Daripada sini kita tengok negatif, 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 negatif kan? Semua negatif dan nombornya semakin kecil sebenarnya. Kan? Semakin negatif. Negatif 3 dengan negatif 1000 contohlah. Maksudnya kalau kosong kita dekat sini. Negatif 3 dekat sini. Kan? So negatif 1000 lagi jauh. Maksudnya negatif 1000 lagi kecil sebenarnya. Tapi dekat sini sebab dia negatif, 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 negatif. So dia sebenarnya mendarab. Okey, dia sebenarnya mendarab. Awak try tak apa. Awak try satu-satu pun tak apa. Macam yang soalan ni, dia pilih darab. Negatif 3 dia darab dengan 2. 4. Salah, darab 4. Okey, negatif 3 darab 4 baru dapat negatif 12. Dia darab dengan 4. So negatif 12 ni dia darab 4 dapat negatif 48. Kita cek betul atau tak. Kalau betul, okey, teruskan lagi darab 4. Betul tak negatif 192? Betul, okey. Kalau betul, kita buat ayat dia mendarab 4 daripada nombor sebelumnya. Macam tu je pola. Okey, nombor 4. Nombor 4 ni 2, 1. 1/2, 1/4. 2, 1, 1/2, 1/4. Kalau dekat sini 2, 1 tu maksudnya memang kita nampak lah makin kecil kan. 1/2 ni adalah 0.5. 0.5. 1/4 ni pula 0.25. Nombor dia semakin kecil. So sama ada tolak atau bahagi. Okey, dekat sini kalau awak cuba tolak tak sama. Okey, awak cuba bahagi pula. So bahagi nak bahagi berapa? Bahagi 2. Awak cuba bahagi 2 akan dapat sama. So maksudnya membahagi 2 daripada nombor sebelumnya. Membahagi 2 daripada nombor sebelumnya. Kalau awak nak darab, boleh. Saya bagi 2 jawapan. Mendarab 1/2 daripada nombor sebelumnya. Kalau awak pilih mendarab, kena buat mendarab 1/2. Sebab dia 2 darab 1/2. So dapat 1. 1 darab 1/2 dapat 1. 1/2 darab 1/2.
1/4. Okey, so pilih mana-mana salah satu jawapan. Okey, faham dekat sini? Okey, dia lama tak jumpa. Lama bercuti. Kita dah masuk bab baru lah dia. Okey, seterusnya. Lengkapkan urutan nombor ganjil dan urutan nombor genap. Berdasarkan jujukan nombor di bawah. Nyatakan pola bagi urutan nombor ganjil dan urutan nombor genap. Soalan dekat sini, pola bagi urutan. Bukannya pola bagi nombor ganjil. Pola bagi urutan nombor ganjil dan urutan nombor genap. So dekat sini dia nak isi ni. Isi pola dia apa. Pola dia apa kat sini dua ni. So kita nak tahu pola dia berapa. Kita kena tahulah nombor dia berapa. Kan? So untuk pola urutan nombor ganjil, kita tengok dekat sini. Urutan nombor ganjil. Urutan nombor ganjil mestilah nombor yang ke 1, 3, 5, 7 dan seterusnya lah. Kalau urutan nombor genap, nombor yang kedua, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi berdasarkan dekat sini. Berdasarkan pada soalan sini. Nombor yang pertama 23 susun sini. Nombor yang ketiga 33. Nombor yang 43 susun sini 43. Awak kena susun ikut betul-betul lah. Jangan susun 43 duduk belakang. Dia bukan suruh keluarkan nombor ganjil. Dia bukannya suruh keluarkan nombor ganjil. Dia suruh sekejap ya. Okey, maaf. Okey, kita teruskan. Untuk urutan nombor ganjil, kita keluarkan nombor-nombor dia. Okey, ingat. Kita bukan keluarkan nombor ganjil, tapi keluarkan nombor yang ke urutan yang ganjil. Kalaulah contohlah nombor dekat sini tak ada nombor ni. Tak ada yang ni. Tak ada 23. So dekat sini hanya ada yang ni sahaja. Kalaulah yang ni kan, kalaulah soalan ada 28, 33, 38, maka urutan nombor ganjil bermula daripada 28, 38, 48, 58. Nombor ganjil dia akan jadi yang ni. Itu maksud urutan nombor ganjil, nombor yang ke 1, 3, 5. Bukannya nombor ganjil. Okey? So dekat sini 23, 33, 43, 53, 63. Dan seterusnya. Okey, sebab ada dot-dot-dot dekat sini. Kita sambunglah dot-dot. Jadi dekat sini pola dia kita tengoklah macam mana 23 jadi 33. 33, 43 ni jadi macam mana, dia buat apa? Menambah 10 kan. Dia tambah 10. Semua tambah 10. Dia ada jujukan dia dah. Memang soalan jujukan dah kan. So kena sama. Jadi dia menambah 10. Daripada menambah 10 daripada nombor sebelumnya. Senang je. Yang penting kena faham soalan dia. Untuk urutan nombor genap pula, nombor yang ke-2, 4, 6, 8.
So dekat sini, kita tengok pada semua nombor yang kedua, 28, 38, 48, 58, 68. Keluarkan dia, tulis dalam kotak. Ikut susunan. Okey, jadi dekat sini kita nampak perubahan dia daripada satu nombor ke satu nombor iaitu tambah 10. So kita buatlah menambah 10 daripada nombor sebelumnya. Boleh? Okay, kita tengok dekat sini. Macam mana nak kenal pasti jujukan nombor atau bukan? So kita kena tahulah pola dia kan. Kena tahulah pola dia. So untuk pola dekat sini, okey kita tengok contoh 4 nak jadi 10, dia tambah 6. 4 nak jadi 10, dia tambah 6. 10 nak jadi 16, tambah 6. Okey, kalau nombor 1, 10 nak jadi 6, buat apa? Kita tengok Tolak dekat sini 4. nombor dia. Semakin menurun. So, kena tolak 4. Yes, tolak 4. 6 tolak 4, 2. 2 tolak 4, negatif 2. Okey, menolak 4 pattern dia. So, menolak 4. Semua sama kan menolak 4? So, yes, dia adalah jujukan nombor. Kalau tengok dekat sini, 5, 7, 6, 3. Semakin menurun. Tapi adakah dia ada pattern dia? Tolak boleh ke? Sekejap. Tiada. Tak ada. Ni kejap naik. 5 nak jadi 7 tambah 2. Tambah 2. Lepas tu, yang ni tolak 1. Yang ni tolak 3. Tak sama. Okey, tak sama. So, pola dia, pola boleh kata tiada lah. Tiada pola. So, bukan jujukan nombor. Okey, kalau 88, 0.8, 0.08. So, nombor dia semakin kecil. Adakah tolak atau bahagi? Bahagi 10. Bahagi 10. Okey, 80 bahagi 10, 8. 8 bahagi 10, 0.8. Okey, semua bahagi 10. So, dia membahagi 10. Jujukan nombor. Okey, bagus. So, dekat B ni, tentukan nilai X dan Y. Yang ni saya tak bagi homework. Tapi yang hantar homework tu, baguslah. Dia siap buat juga sekali. Bagus. Tentukan nilai X dan nilai Y. So, kita tengok tips dekat sini dulu. Tengok tips dia. Macam mana 2 nak jadi 4? So, dia tambah 2. 4 nak jadi 6, dia tambah 2. 6 nak jadi 8, tambah 2, tambah 2, jadi 10. So, daripada kiri ke kanan tambah. Maksudnya daripada bawah ke kiri, dia akan terbaliklah jadi tolak 2. 10 nak jadi 8, tolak 2. 8 nak jadi 6, tolak 2. 6 tak jadi 4, tolak 2. 4 nak jadi 2, tolak 2. Samalah juga kalau 10 nak jadi 8 bahagi 2. 8 nak jadi 6, tolak 2. So, berbalik, kalau tolak, dia macam kita buat pindah lah kan. Kalau tolak, nak dapat balik nombor tu, kena tambah. 8 kena tambah 2, baru 10. Okey. So, nombor 3. 1, 2, 4, 8, 16. 1 darab 2, 2 darab 2, dapat 4. So, kalau darab, kalau kita pusing, dia mesti bahagi. 4 bahagi 2 dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1.
2 ni bahagi 2 bahagi 2 dapat 1. Okey, nombor 4. Nombor 4 ni dia bahagi 16 bahagi 2 dapat 8. 16 bahagi 2. So, daripada 8 nak jadi 16, dia darab dengan 2. Pusing balik je. Kan? So, dekat sini, kalau kita nak cari X, kita tengok pola dia sentiasa sama. Berapa? Tambah 6. So, macam mana 5 nak jadi X ni? Mesti tambah 6 jugalah kan? So, 5 tambah 6 dapat 11. Maka X kita 11. Okey, dekat sini. Kita tak boleh anggap sini 11. Lepas tu awak tambah 6. Katakanlah awak buat macam ni. X ni 11. Lepas tu awak tambah 6 jadi 17. Lepas tu awak tambah 6 lagi 23. So awak kata Y 23. Salah. Kenapa salah? Sebabnya simbol dot 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 ni adalah berterusan, infinity. Maksudnya kita tak tahu berapa banyak nombor dekat dalam ni. Kalau dia letak dekat belakang, okey selalunya kita dot dekat belakang ni kan. Ni dot 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 belakang. Maksudnya dia tak habis. Mungkin ada 2 nombor, mungkin ada 3 nombor, tak habislah banyak. Kalau 3 dot tu maksudnya tak habis, infinity. Okey, kalau di tengah dia buat koma, dot 3 kali, lepas tu koma balik. Maksudnya nombor tu tak semestinya ada 1, tak semestinya 2, 3. So kita tak boleh nak kata ada berapa nombor tengah tu. Yang pasti sampai nombor sini Y, lepas Y ada nombor 41. So kita kena cari Y tu. Jadi Y ni, nombor sebelum 41, okay, nilai dia kita kena tolak negatif 6. Tolak 6. So kita dapat 35. Dapatlah 35. Okey, kita tak boleh tambah macam ni sebab nombor ni bukan 1. Bukan 2, bukan 3, kita tak tahu berapa. Okey, nombor 2. So nombor 2 boleh buat kan? Cikgu dah siap. Okey. Sekejap ya, Anwar dah siap dah. Orang lain. Tak apa, tunggu jap. Okey, nombor 2. X nak jadi 7. Kita tak tahulah sebab X kita tak tahu berapa. 7 nak jadi 4, dia buat apa? Macam mana 7 dah jadi 4? Aiman? 7 jadi 4. Tujuh nak jadi 4. Makin kecil kan nombor dia. So sama ada tolak atau bahagi. So dekat sini kita try tolak lah dulu. 7 tolak berapa jadi 4. Okey. Tolak 3. 7 tolak 3 jadi 4. So 4, adakah dia tolak 3 dapat 1? Yes. 1 tolak 3 dapat negatif 2? Yes, betul juga. So dekat sini confirm lah dia tolak kan. So dekat sini kalau kita nak cari X, kita boleh buat tambah 3 lah. Maksudnya X jadi 7.
X kena tolak dengan 3 dapat 7. X tolak 3 dapat 7. Kan? So X ni berapa? So kita buatlah tambah kan. 7 tambah 3, 10. 10 lah jawapan dia. Okey, lepas tu mana lagi? Negatif 3 ni. Negatif 23 nak jadi Y. Samalah. Sebab dia jujukan nombor dah kan. Kena tolak 3. So negatif 26. Okey, nombor 3. Negatif 1, negatif 24, negatif 8. Okey, so dekat sini apa pola dia? Nak kata macam mana ni? Negatif 1, negatif 2, negatif 4. Awak nak kata dia macam mana? Berubah macam mana? Ada idea? Dia, Fatin? Ya, Ada idea? Dia berubah macam mana? tolak minus 1. Tak, tolak 1. Tolak 1. Tolak 1. Okey, tolak 1. Negatif 2 tolak 1 dapat negatif 4. Macam bukan. Tak boleh tolak 1. So, selain tolak, nak buat apa? Nak bahagi. Bahagi lagi susah sebenarnya. Okey, kita tengok sini negatif, negatif, negatif kan. Negatif, negatif, negatif. Satu tengok nombor. 1, 2, 4, 8. Yang ni yang special case lah ni. 1, 2, 4, 8. So, dia darab. Okey, darab 2. Darab 2. Semua darab 2. So, X, macam mana nak dapat X? Negatif 8 darab 2 dapat negatif 16. Okey, Y. Macam mana nak dapat Y? Y darab 2 dapat negatif 256. Y darab 2 dapat negatif 256 kan? So, macam mana nak dapat Y? Terbaliklah. Bahagi 2. Terbalikkan. Negatif 256 bahagi 2 dapat berapa? Tolong kira. Minus 128. 128. Okey. Okey, nombor 4. X 243, 81, 27, 3Y. So, X nak jadi 243. Macam mana dia buat? Kita tengok nombor dia ni semakin kecil. Sama ada tolak atau bahagilah. Tapi kalau kita nak tolak, okey, tengok nombor dia. Sangatlah jauh. Kan 243 nak jadi 81. Ni pun dah tolak 200 lebih. Dah tolak 100 lebih. Yang ni nak tolak tak sampai 100 lebih ni. So confirm bukan tolak. Okey, bahagi berapa? Ada idea Hanif? Bahagi berapa? Macam mana awak nak cari X? So 243 bahagi berapa dapat 81. Ambil lah nombor kecil. 6 bahagi 2 dapat 3. Macam mana nak dapat 2? So awak buat 6 bahagi 3 kan? Okey. So dekat sini 243 bahagi 3. Okey, bahagi 3. So 3 nak jadi X, terbalikkan darab 3. 243 darab 3. Berapa? 729.
729. Okey, nak dapat Y. 3 bahagi 3. 1. Okey, settle. C. Menolak 7 daripada nombor sebelumnya. Menolak 7 daripada nombor sebelumnya. Okey. So, nombor sebelum dia kena tolak 7 kan? Maksudnya nombor sebelum ni nak pergi ke 4 ni dia tolak 7. So, macam mana nak dapat nombor yang sebelum ni? 4 kena tambah 7 lah. 4 kena tambah 7. Iaitu 11. Barulah awak dapat 11 tolak 7 dapat 4. So nak dapat seterusnya ni awak just tolak 7 je. Awak tolak 7, tolak 7, tolak 7. Berapa 4 tolak 7? Minus 3. Minus 3. Okey, tolak 7 lagi. Minus 10. 10. Nanti 10. Tolak 7 lagi. Minus 17. Okey. Itulah jawapan dia. Okey, kita tengok membahagi nombor sebelumnya dengan 5. Maksudnya, nombor yang pertama nak pergi kedua ni kena bahagi 5, bahagi 5. Semua bahagi 5. Dia bagi pula nombor tengah-tengah. So, tak ada masalah. Boleh je kira satu-satu. Kalau sini bahagi 5, berapa bahagi 5 dapat 0.2? Berapa bahagi 5 dapat 0.2? So, awak kena 0.2 darablah 5. Darab 5 dapat berapa? 1. 1. Okey, 1.0. Darab 5 lagi. 5.0. Betul lah kan? 5.0. Betul. Tapi saya buat 1 dengan 5. Tak apa, boleh. Cuma yang ni saya ikut rentak dia lah. Sebab dia satu tempat perpuluhan, saya ikut je lah. 0.2 bahagi 5. 0.04. 0.04. Okey. Okey, bahagi 5 lagi. 0.008. 0.008. Itulah jawapan dia. Kalau buat 5-1 pun tak ada masalah. Okey je, betul je. Sebab nombor dia tak sekata. Ni ada satu tempat, ni ada 2, ni ada 3. Kalau awak nampak dia macam sama pattern dia buat start 1 je. Letaklah 5.0, 1.0. Tapi tak ada masalah, tulis jawapan tetap sama. Nilai dia sama je kan. Okey, yang muka surat 2 tu ada segitiga Pascal. Ke surat 2 kan. Segitiga Pascal, nombor Fibonacci. Yang tu akhir lepas nanti. Kita nak tengok pasal pola jujukan dulu ni. Okay, now. Pola dan jujukan. Macam mana kita nak nyatakan pola? Okay, yang sebelum ni, yang kita buat tu, kita nyatakan pola dalam bentuk perkataan. Yang kita buat sebelum ni, kita nyatakan pola dalam bentuk perkataan. Okey, kita macam contoh yang ni 30, 24, 18, 12. So kita tengok dia ni tolak 6, so kita buat ayat menolak 6 daripada nombor sebelumnya. Itu cara menulis pola dalam perkataan. Kalau dalam bentuk nombor, kita buat negatif 6 sahaja. Kalau kita nak tuliskan pola dalam bentuk nombor, so tolak 6. Tuliskan pola dalam perkataan menolak 6 daripada nombor sebelumnya. Dan tuliskan pola dalam ungkapan algebra. Ni cara dia. Okey, tak apa, nanti kita belajar. Okey, sekarang ni awak isi dulu 2 ni. Dah siap.
Siapa yang dah siap? Saya. Oh, dua. Okey. Okey, isi dulu yang ni, nombor dan perkataan. Apa dia yang satu ni? Nombor dia. Dia buat apa? Aiman? 10 nak jadi 1, 1 nak jadi -8. Okey, nombor dia semakin kecil. Nombor dia semakin kecil kan? So sama ada tolak atau bahagi. Awak cuba pilih. Nak tolak ke nak bahagi? Bagi sama Try buat dulu Aiman. Dia lari. Saya sebut nama dia. Tak ada dah. Siap. Okey Alex. Hatin? Siapkan.
Cikgu, lepas dah siap kira semua tulis nombor Tulis macam mana pola dalam bentuk nombor, pola dalam bentuk perkataan dan pola dua ni lah, pola bentuk nombor dan pola bentuk perkataan. Ungkapan algebra kejap lagi. Okey, dah siap? Macam mana? Okey, kita tengok sekejap ya.
Kita tengok macam mana nak buat ungkapan algebra. Contoh, sebagai contoh, diberi diberi pola nombor, okey, diberi jujukan 4, 7, 10, 13, 16 dan seterusnya. 4, 7, 10, 13, 16. Okey, so nyatakan pola. Nyatakan pola dalam yang pertama, nombor. Nyatakan pola dalam nombor. 4, 7, 10, 13, 16. Macam mana 4 nak jadi 7? Nombor dia semakin menaik, so sama ada tambah atau darab. So macam mana? Nak tambah ke nak darab? Tambah. Hanif, awak rasa Hanif tambah? Okey, ada dua kata tambah. Hanif rasa? Okey Hanif, saya kata ya betul. Tambah. So sekarang, tambah berapa Hanif? Tambah 3. Yes, betul. 4 tambah 3 dapat 7. 7 tambah 3 dapat 10. 10 tambah 3 dapat 13. Soalan pola dengan jujukan ni memang kena try and error supaya kita nampak nak tambah apa, tolak apa kan. Memang kena try and error. Awak tanyalah Adwa, tanya Nurin. Dia orang mesti try and error juga. Kan? Betul tak Adwa? Okey, nyatakan pola dalam bentuk nombor. So yang ni lah yang kita tulis ni. Menambah 3 tu kan. So pola dalam bentuk nombor iaitu tambah 3. Kena tulis tambah. Kena tulis tambah. Okey, tu nyatakan pola dalam bentuk nombor, kena tulis tambah 3. Nyatakan pola dalam bentuk perkataan. So perkataan tu yang kita buat sebelum ni. Menambah 3 daripada nombor sebelumnya. Waalaikumsalam Nurin. Menambah 3 daripada nombor sebelumnya. Okey, yang ketiga, kita nak buat pola dalam ungkapan algebra. Macam mana? So, bila sebut ungkapan algebra ni, dia ada X, ada boleh ubahlah. Nak guna huruf apa? X ke, N ke. Selalunya, untuk ungkapan algebra ni, kita guna huruf N. N. Okey? N. So, dekat sini. Kita tengok 4, 7, 10. Okey. Awak susun dulu. Susun 4, 7, 10, 13, 16 ni. Okey. Pastikan tulis sampai habis. Buat titik bertindih. Sama dengan ya. Sama dengan. Okey. Sekarang ni. 4 ni ialah nombor yang pertama lah kan. Nombor yang pertama. 4 ni adalah nombor yang pertama, nombor yang kedua, nombor yang ketiga, 4, 5. Sekarang ni awak tahu nombor dia, macam mana dia berubah nombor tadi? Dia menambah 3 kan. So,
Agak-agak nombor sebelum 4 berapa? Nombor sebelum 4. Nombor sebelum 4. Berapa nombor sebelum 4? Ada idea? Yes, 1. Nombor sebelum 4 ni nombor dia 1. 1 dekat depan kan? So awak tulis 1, 1, 1, 1 semua dekat sini. Okey. 1, pola dia tambah 3 kan? Okey, awak tulis 1 tambah 3 darab 1. 1 tambah 3 darab 1. 1 tambah 3 darab 2. 1 tambah 3 darab 3. 1 tambah 3 darab 4. 1 tambah 3 darab 5. Try awak kira. Dapat kan jawapan? Confirm akan dapat. Empat ni ialah apa ni? Sebutan, nombor yang pertama. 7 ni adalah nombor yang kedua. 10 ni adalah nombor yang ketiga. So dia, apa ni? Dia macam padan lah, okey lah. Dia macam, tally. Okey, so dah dapat. So betul lah apa yang kita buat ni betul. 1 tambah 3 darab 5, 15. 1 tambah 15 dapat 6 kan? Okey, so daripada sini kita buat ungkapan algebra. Okey, awak ambil sebelah sini. Awak tengok nombor yang sama ni awak bawa turun. Bawa turun nombor yang sama. 1. Okey, tambah. Sama kan? Okey, semua tambah. So, bawa turun. Tambah. 3 ni pun sama kan? Okey, bawa turun. Okey, yang tak samanya dekat sini. 3 darab dengan tak sama awak tulis N. 1 tambah 3N. Okey. Lepas tu buat titik dan koma. Titik dan koma. Buat simbol yang ni. Titik dan koma. Lepas tu awak buat N sama dengan, okey, ikut dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu koma, dot 3 kali. Kenapa dot 3 kali? Sebabnya soalan ni tak habis lagi. Ada lagi soalan dia. Ada lagi dia nak tulis huruf tu. So kena tambah lagi. So itu ungkapan algebra kita. Yang ni lah yang kita nak sebenarnya ni. Tapi kena nyatakan semua ni. Baru dapat full mark. Yang ni untuk step jalan kira kita. Yang ni ungkapan algebra tu. Dan N kita nak bagi tahu. Mula daripada 1 hingga seterusnya. Okey, boleh faham penjelasan saya? Ni dah siap salin? Okey, kita tengok contoh lain pula. 18, 14, 10, 6, 2. Okey, saya nak nyatakan pola dalam ungkapan algebra. Okey, saya tunjuk lagi sekali cara kita buat.
Kita letak balik 18, 14, 10, 6, 2 tu. Letak sama dengan. Okey, dekat sini pola dia apa? Okey, menolak 4. So, menolak 4. Kita dah tahu pattern dia menolak 4 kan? So, agak-agak apa nombor sebelum dia? Okey, tolak 4. Tolak 4. So, nombor sebelum dia. Okey, so nombor sebelum dia ni awak boleh 18 ni tambah dengan 4. Awak tambah 4 dapat balik jawapan dia. So 18 tambah 4, 22. 22 lah sebab nombor dia semakin kecil kan. 22, 18, 14, 10 dan seterusnya. 22. Okey, 22. So awak tengok kat sini 22, awak tulis je. Tulis 22. Kita nak tolak kan? Kita tulis tolak. Tolak berapa? Tolak 4. So tulis tolak 4 darab 1. Tolak 4 darab 2. Tolak 4 darab 3. Tolak 4 darab 4. Tolak 4 darab 5. Senang. Okey, yang sama awak bawa turun. 22 tolak 4. Yang tak sama ni bawa turun sebagai N. Dan titik koma N sama dengan ambil semua ni yang awak tulis ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, koma, dot 3 kali. Hmm. So macam mana? Faham nak buat? Arisa. Okey. Okey. Alex, boleh? Arwah boleh? Boleh. Okey. Okey, yang tu yang tambah tolak kan? Sebenarnya banyak lagi. Yang kita ada kuasa lah. Okey, tapi yang kuasa tu dia macam awak kena try and error sendiri. Dia nak berubah macam mana. Okey, sebagai contoh lah. Yang ni tak pasti. Yang soalan ni ada kuasa ke tak. 190, 180, 160, 103, sekejap, 190, 80, 60, 150. Sekejap, sorry.
Okey. Kita tengok kepada soalan dalam buku. Okey, yang soalan dalam buku dia buat berbeza sikit tau. Dia buat N tu mula daripada kosong. Dulu saya ajar memang saya tahun lepas kan, kiranya masa awak form 1 dulu. Yang pelajar form 2 masa tu dulu saya ajar buat N kosong dulu. Tapi bila mai soalan lain dia jadi salah. Dia jadi salah. Sebab tu sekarang ni saya ajar mula daripada 1. Mula daripada 1. Okey. Awak cuba buat ungkapan algebra ni biar N kita mula daripada 1. Kalau macam ni contohnya 30, yelah kita boleh buat. Kita ambil je 30 ni sebagai nombor yang pertama. Kita letak 30 letak nombor yang pertama 30. So tolak 6. Tapi kena pastikan sini kosong. Okey. So N tu akan mula daripada kosong. So betul yang ni. Tapi saya takutnya contoh soalan yang pertama berikan jujukan dalam ungkapan algebra. Soalan kedua, nyatakan nombor yang ke-15. Contoh. Nyatakan nombor yang ke-15. Okey, nanti jap saya bagi tahu. Balik semula kepada contoh kita. Okey, yang ni kan. Contoh yang ni, okey kita dah ada ungkapan algebra. So, soalan yang seterusnya. Nyatakan nombor atau sebutan. Nyatakan sebutan yang ke-15. Contoh, yang ke-15. Nyatakan sebutan yang ke-15. Maksudnya, awak hanya perlu masukkan N15. N15. 22 tolak 4 darab dengan 15. So, awak akan dapat nilai. Cuba kira. $270. Okey, awak dapat 270. Maksudnya nombor yang ke-15 tu lah. Ni nombor yang pertama, kedua, 3, 4, 5. So nombor yang ke-15 tu ialah 270. Ini. So, contoh lagi nyatakan sebutan yang keempat lah. Okey, katakanlah saya nak nyatakan sebutan yang keempat. Nyatakan sebutan yang keempat. Soalan yang sama. Nyatakan sebutan yang keempat. So, awak masukkan nilai 4 dalam N. 22 tolak 4 darab 4. Okey, 22 tolak 16. So, dapat nilai 6. Okey, nombor sebutan yang keempat ni. Mesti nombor 6. Cek balik. 1, 2, 3, 4. Betul lah. Betul lah kan? Sebutan yang keempat ialah 6. Okey, so sebab tu saya kata N tu mesti mula daripada 1. Senang untuk kita bila kita nak kira sebutan yang keberapa tu. Kita mesti start dengan 1, 2, 3. Start daripada 1. Lagi senang. Kalau awak mula daripada kosong, contoh saya kata sebutan yang berapa? Sebutan yang ke-2. Okey, awak masukkan 2. Contoh, sebutan yang kedua. Okey, kita tengok sini. Sebutan yang kedua yang mana? 24 kan? Tengok pada contoh. Sebutan yang kedua ialah 24. Ni 1, ni 2, 3, 4. So, sebutan yang kedua ialah 24.
kalau saya guna yang ini, 30 tolak 6 darab dengan 2, sebutan yang kedua. Sebab kita kata sebutan yang kedua. So, dia dah jadi 18. Dia tak dapat 24. Kalau sebutan kedua, awak kena darab dengan 1 pula. Saya takut jadi keliru dekat situ. So, lebih baik kita mula daripada 1. Okey, faham ke? Maksud saya ni, kita buat mula daripada 1 supaya tak nak keliru nanti. Supaya kita tak ada lah cuai. Alamak, lupa nak tolak 1. Sepatutnya kita masukkan 1 dalam ni. Tak nak. Kita kalau nak sebutan kedua, masuk je N2. Kan, senang. Masuk je N2, senang. So, kena mula daripada 1 lah. Okey, boleh faham ke? Okey, awak dapat nombor dengan perkataan tadi. Okey, awak buat ungkapan algebra ni. Okey, lepas tu saya nak tengok awak hantar pada saya. Alah, Alex, jangan ikut dia. Jangan mula daripada 0. Mula daripada 1. Jangan ikut contoh tu. Mula daripada 1. Ikut penjelasan saya. Nanti awak susah nak kira.
Okay, cuba tengok balik contoh yang saya bagi ni. Salin dalam buku lah. Yang ni salin dalam buku nota. Cikgu dah hantar. Dua pun. Saya pun tak nak yang start dengan kosong. Betul tu betul. Tapi takut kesilapan nantilah. Bila soalan seterusnya, soalan exam lah. Yang soalan dalam buku ni tak ada. Soalan dalam exam dia akan tanya. Yang mana sebutan, berikan sebutan yang keberapa. Lepas tu awak masukkan N. Contohlah awak dia nak sebutan yang kedua. Awak masukkan N2. Tak boleh. Dia kena ambil N1. Faham tak maksud saya ni? Saya ulang Okey, dengar ya. Siapa yang tiru dekat sini, okey, yang sini ni saya tak galakkan guna yang ni. Okey, saya tak galakkan guna yang ni. Sebabnya dia mula dengan kosong. Okey, tak boleh mula daripada kosong. Betul tu betul. Boleh tu boleh sebenarnya. Tapi okey, saya tak galakkan awak mula daripada kosong. Sebab nanti akan ada salah kira lah dekat soalan yang lain. Okey, contohlah sebagai contoh dekat sini tadi. Ni contoh kita, pola kita kan. So kita nak buat pola, okey, kita salin baliklah 18, 14, 10, 6, 2. Salin balik setiap nombor. Lepas tu kita tengok pola dia. Pola dia ni ialah tolak 4 kan. Tolak 4, tolak 4, tolak 4. Jadi kita cari nombor sebelumnya. Cari nombor sebelum dia. Ni yang penting. Cari nombor sebelum dia iaitu 22 saya dapat dekat sini. Okey, awak dapat 22 ni, awak tolak dengan 4 darab dengan 1. So 22 tolak 4 dapatlah 18.
yang pertama. Ni sebutan yang pertama. Jadi nampak tak dia tally. Awak masukkan 1, awak dapat sebutan yang pertama. Awak masukkan 2, awak dapat sebutan yang kedua. Faham? 22 tolak 4 darab 2. 22 tolak 8 dapat 14. Okey, semua betul lah bila dah buat macam ni. So, yang penting awak kena tahu nombor sebelumnya, 22 ni masukkan tolak 4 darab dengan 1. Mula daripada 1. Lepas tu kita ambil 22 tolak 4 N ni. N ni mula daripada 1. Jadi semua tally. 1 untuk sebutan yang sebutan yang pertama lah. 1. Sebutan yang kedua, sebutan yang kedua. Okey, so kalau ditanya soalan dalam exam lah, nyatakan sebutan yang ke-15 ataupun nyatakan sebutan yang ke-4 lah. So, kita hanya masukkan 4 sahaja dalam N kita, masukkan 4. So, dapatlah 6. Betul lah kan? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ni, 4. Nombor 6. Betul. Ini cara saya tunjuk. Okey, kita tengok contoh yang dalam buku. Contoh dalam buku ni. N mula daripada 0, 1, 2. Katakanlah saya nak tahu sebutan yang kedua. Sebutan yang kedua. Saya tak boleh masukkan 2. Faham tak? Kalau saya nak tahu sebutan yang kedua, nombor yang kedua, saya tak boleh masukkan 2. Sebab 2 ni untuk yang ketiga. 18. Itu yang jadi membandingkan. Sebab tu saya nak mula daripada 1. Awak buat mula daripada 1. Okey, saya buat yang pertama dulu. Nombor 1 ni. 10 nak jadi 1. Dia buat tolak 9 kan. 1 nak jadi negatif 8. Tolak 9 juga. So semua tolak 9 lah. So dari segi nombor kita tulis tolak 9. Dari segi perkataan kita buat menolak 9 daripada nombor sebelumnya. Okey, kemudian kita nak buat ungkapan algebra ni. Okey, awak tulis 10, 1, negatif 8, negatif 7. Okey, boleh tulis, tak ada masalah. Dan memang kena tulis semua. Semua yang diberi. Lepas tu, pattern dia ialah, pola dia ialah negatif 9 kan. Tolak 9 kan. So, awak cari tahu nombor sebelum dia. Macam mana nak tahu nombor sebelum dia? Nombor sebelum dekat sini berapa? Berapa tolak 9 dapat 10? So tambahlah, tambah 9. Dapat 19. Okey, 19. So awak buat 19 tolak, pola dia tolak berapa? 9, tolak 9. So awak tolak 9 darab 1. Lepas tu samalah 9 darab 2. 19 tolak 9 darab 3. Cek dapat tak sama? Cek dapat tak 19 tolak 9 darab 2? Okey, dapat 1. 19 darab 9 darab 3 dapat negatif 8. Dapat kan? So dapat maksudnya betul lah tu kita dah tulis. 19 tolak 9N. Okey, titik bertindih, koma dan titik dan koma. N sama dengan start daripada 1 lah. 1, 2, 3, 4, koma, dot, dot, dot. Macam tu. Siapa yang salah lagi nombor 2 tu tolong ubahlah. Buat N mula daripada 1 Kalau kat sekolah pun saya rasa cikgu akan ajar mula daripada 1. Untuk senang waktu masa depan nanti.
Okay, yang ni siapa yang tak hantar lagi saya nak tengok ya. Saya nak tengok Fatin, Aiman, Hanis, semua saya nak tengok dekat WhatsApp. Arisa, dia. Okay, saya nak tengok ya. Hantar yang ni. Oh ni, nak tanya. Yang apa ni, yang kelas tu kan, minggu depan lah kiranya. Hari ni 4 hari bulan. So minggu depan 9, 18, 25. Malam tu dah start puasa dah. So nak tukar ke hujung minggu kan. Um, Itu kata 9 hingga 11 pagi. Awak nak pagi ke petang? Sabtu jugalah. Nak pagi ke nak petang? Pagi cikgu. Pagi okey okey. Kalau petang tak free ke? Tak. Tak free ke? Alah, kelas awak saya banyak buat. Yang bulan puasa ni kita nak masuk algebra. Jadi mungkin banyaklah kita nak main quizzes ke apa. So tak adalah mengantuk sangat. Jadi saya ada kelas yang form lain. Kelas tu saya tak boleh nak buat quizzes, saya tak boleh nak buat fun-fun lah sebab memang silibus diorang pun dah form 4 kan. Tak ada nak main sangat dah lah. Kalau buat petang takut diorang ngantuk. Boleh tak tukar? Macam mana? Nak pagi juga? Pagi awak tak tidur ke? Puasa? Tak boleh lah. Saya tak free. Saya ada kerja. Ada kerja belah petang? Ya. Okey. Tak apalah. Stick to the plan 9 hingga 11.
Okey, kita tengok yang bawah ni. Nanti awak hantar, tak apa. Awak hantar je Saya nak tengok juga. Saya tunggu nama-nama yang belum hantar. Kita nak tengok yang ni. Okey, T ni. Dia kata huruf T besar ni. T besar tu maksud dia sebutan Maksud dia sebutan. Contoh, diberi jujukan nombor -15719. So dia tanya, tentukan sebutan yang ke-6. So boleh kau awak kira? Tentukan sebutan yang ke-6. Awak nak buat macam mana? Nak congak pun boleh. Sebab dia suruh tentukan saja ni, tak ada nak kira apa. Just kira ni lah perubahan dia macam mana. Okay, awak tengok macam mana dia berubah ni. Nak tambah ke, nak buat apa. Lepas tu dia nak sebutan yang ke-6. Okay, sebutan yang ke-6. Tulis kat tepi ni. Tentukan T6. Maksudnya sebutan ke-6. So, sebutan ke-6. Ini sebutan yang pertama. T1. Yang ni T2, yang ni T3, yang ni T4. Okay. So, daripada soalan ni, senang je lah kan. Dia bagi jujukan nombor, awak carilah lagi 2. Carilah T5, cari T6. Tunjukkan dekat sini. Tunjukkan Tunjukkan garis apa ni? Pola dia tu lah -15, -7. Buat anak panah ni. Cari satu lagi, tambah lagi. Sebutan ke-6. Boleh kan? Okey, so yang ni -15 nak jadi -7. Tunjuklah sikit jalan kira. -15 nak jadi -7 buat apa? Tambah 8. Okey, tambah 8. So, tambah 8 dekat sini. -7 tambah 8 dapat 1. 1 tambah 8 dapat 9. 9 tambah 8 dapat berapa? 17.
18 tambah 7. Sorry. 17 tambah 8. 25. Maka T6 kita ialah 25. Okey, faham? Lepas tu nombor 2. Nombor 2 tu dia nak tahu nilai N tu. Dia nak tahu N ni. N tu ialah berapa? Tn. Okey, Tn. Sebutan yang keberapa? Nombornya 49. Sebutan yang keberapa nombor dia 49? Daripada kat sini, negatif 15 sebutan yang pertama. Awak kena kira sampai dapat 49. Tengok dia T berapa. Macam tu lah. Okey, salah satu jalan kiranya macam tu. Macam dekat sini awak dapat T6 25 kan. Okey, awak cuba tambah 8 lagi, tambah 8 lagi, tambah 8 lagi sampai dapat 49. Dan awak kenal pasti dia adalah sebutan yang keberapa. Macam tu. So dapatlah nilai N. Okey, tu salah satu jalan kira. Salah satu jalan kira. Okey, jalan kira lagi satu ialah awak cari ungkapan algebra dia. Cari ungkapan algebra dia. Cari ungkapan algebra dia. Dapat dia berapa? Better kita guna ungkapan algebra lah. Manalah tahu kod dalam exam Tn sama dengan 149. Jenuh awak nak kira tambah 8, tambah 8, tambah 8 dapat 149. Kan? Main nombor besar. Ke berapa kali? Main sebutan ke. Tengok-tengok nilai N tu ialah nombor yang ke-30. Jenuh lah nak tambah 8, tambah 8. Kan? So, buat ungkapan algebra. Kita cari ungkapan algebra dia dulu. Lepas tu kita cari N dia berapa. Tak apa, try dulu. Ungkapan algebra dulu. Macam mana nak buat ungkapan algebra? Dekat sini lah. Dekat sini, guna nombor ni. Tengok nombor apa depan sekali. Agak-agak nombor apa depan dia? T0. T0. Berapa T0?
Okey. Okey, awak dah dapat dah ungkapan algebra? Ungkapan algebra kira yang tadi. Okey, so ungkapan algebra tu awak kira sendiri, lepas tu hantar. Saya nak tengok macam mana awak kira yang ni. Dan okey, kalau tak silap saya ungkapan algebra dia dapat macam ni. Kan, dapat macam ni ungkapan algebra dia. Lepas tu, dia macam negatif dekat depan. So, saya bawa positif lah. Saya terbalikkan 8N tolak 23. Sama je kan? 8N tolak 23. Sekejap. Apa dia? Benar ni? Okey, kita tengok. Negatif 23 tambah 8N. 8N tolak 23 sama dengan N mula pada 1, 2, 3, 4 kan? So, yang ni adalah ungkapan algebra dia. Kita nak tentukan nilai N. Okey, yang ni ialah cara kita nak tahu sebutan yang keberapa, nak tahu nombor dia. Nombor dia. Macam contoh, kalau kita masukkan 1 dekat sini. So, kita dapatlah balik negatif 15 kan? Kalau kita masuk 2, kita dapatlah balik negatif 7. Masukkan 3, dapatlah balik 1 kan? So, sekarang ni soalan dia, nombor dekat sini ialah 49. So, N dekat sini berapa dia tanya. Sini 49 sama dengan 8N tolak 23 tu. So, dia nak tahu N ni berapa. Jadi yang ni awak apply lah algebra 8N tolak 23 sama dengan 49. Okey, awak cari N dekat sini. Okey Nurin, dapat yang sama. Jangan masukkan 49 dalam N. Kita nak cari N. Okey, faham ke? Awak tunjukkan ungkapan algebra ni. Okey, tunjukkan ungkapan algebra ni. Pastikan dapat yang ini. Okey, so awak tukar 8N ke depan, tolak 23 ke belakang. Sama saja dua ni sama je. Semua nak bagi cantik. Nak bagi cantik positif lah dekat depan. Lepas tu N tu kena mula daripada 1. Sebab tengok pada sinilah. Kita mula daripada 1 kan. Okey. Lepas tu kita nak cari sebutan yang keberapa. Kita nak tahu yang keberapa tu. Kita nak tahu yang keberapa. Kita nak tahu N yang keberapa. Nombornya pula ialah 49. Nombor dia ialah 49. Kalau macam yang ni, negatif 15, 7, 1, 9 ni nombor yang pertama, ni nombor yang kedua, nombor yang ketiga, 4. Sekarang ni, nombor yang keberapa, nombornya ialah 49. 49. So, kita kena cari N tu lah. Nombor yang keberapa ialah 49. Okey, masukkan yang ni.
Cari yang ke berapa ni? N tu. Tu saja. Boleh buatlah. Dengar penjelasan saya, insyaAllah awak boleh buat. Okey, nombor 3. Nombor 3, diberi TM sama dengan 105. Tentukan TM tolak 1. Okey, nombor 3 ni macam ni lah. Macam yang nombor 2 ni lah kan. Nombor 3 ni lah. Tadi 49. Sekarang ni bagi 105. Oh, jenuh nak tambah dapat 105 tu. Kan? Sebab itulah kena cari ungkapan algebra tu. Cari ungkapan algebra. Pastikan algebra tu mula daripada 1. Senang kita nak kira. Kalau tak nanti akan jadi kena main susah lah. Kena tolak 1 lah. Okey. Dia lagi memeningkan buat macam tu. So mula daripada 1. Mula daripada 1. Sekarang ni cara yang sama. Okey. Soalan dia ni, tentukan sebutan yang ke M tolak 1. Maksudnya, maksudnya sebutan yang sebelum inilah. Sebutan yang sebelum ni. Kita ada T1, T2, T3 kan. Sampailah TM. Okey. Sebelum TM tu mesti TM tolak 1. Macam yang ni. T1, T2, T3 kan. Sebelum T3 mestilah T2. Sebelum TN mestilah TM tolak 1. Okey. Jadi, awak hanya perlu cari TM. Guna cara yang ini. Cari N dia tu. N tu ialah M lah. N ialah M lah. Okey. Awak dapat M. Awak dapat M dia berapa. Jadi, awak masukkan ke dalam ni. Katakanlah. Awak dapat T20. Saya tak tahu saya tak kira ni. Saya tak ada skema ni. Saya tak tengok. Katakanlah M tu awak dapat 20. T20. So, nombor yang ke-20 ni adalah 105 kan. Jadi, nombor yang sebelum dia ni, M tolak 1 lah. 20 tolak 1 kan. T19. Jadi, awak cari T19 iaitu 8 darab 19 tolak 23. Ambil yang ini. Just masukkan M tu ialah 19. Itu sahaja. Tentukan nilai T19. Okey, ini contohlah. Ini sekadar untuk nak bagi tahulah kalau T20 tak tahu lagi jawapan dia apa. M dia berapa. Saya pun tak kira. Kalau kebetulan sama, okey samalah. Macam mana? Boleh faham? Boleh buat tak, Arwah? Boleh. Boleh. Kalau Arwah boleh buat, confirm saya explain dah detail dah lah tu. Okay, yang masih lagi tak faham, masih blur, okey sila tengok rakaman. Sila tengok rakaman balik. Ulang-ulang tengok bagi faham. Sebenarnya awak tak faham tu bukan apa. Awak masuk macam ni, dia masuk sepintas lalu. Dia masuk dengan kanan terus keluar terus. Dia macam dia tak, awak tak manipulate maklumat, tak proses terus maklumat yang diterima. Sebab tu dia macam, okey dengar, apa yang aku dengar tadi? Macam tu. Betul tak? Macam, kita dengar. Macam, dengar je lah. Dengar. Lepas tu kita tiba-tiba macam perasan balik. Apa yang aku dengar tadi? Betul tak? Saya rasa kebanyakan daripada awak ni macam ni lah. Sebab tu dia macam tak faham lagi. Banyak kali terang pun tak faham lagi. Sebabnya macam tu. Awak baca novel ke, awak baca buku pun,
Awak baca proses tiba-tiba, apa yang baca tadi? Ulang balik. Tak kira lah baca novel, komik ke, baca yang dalam buku teks ke, nak baca yang karangan ke, esei, samalah. Maksudnya kita sepatutnya kita baca dan kita proses terus maklumat yang diterima. Maksudnya kita fokus tu fokus lah. Memanglah kena fokus. Tapi kalau fokus tengok je, sama juga. Dia macam dia lalu je. Maklumat tu lalu je. Tapi bila kita nak tengok balik, apa yang dengar tadi? Macam mana? So cuba latih kita untuk terus proses maklumat yang diterima tu. Saya bukan kata kat awak, saya dulu pun macam tu juga. Bila dah besar ni barulah, bila orang cakap, okey terus masuk macam tu. Tapi cuba. Okey. Saya dulu tak minat yang esei macam tu. Saya minat matematik kan, saya tak minat yang esei macam tu. Jadi bab baca-baca esei macam tu, saya akan baca banyak kali. Dan saya ada tips saya juga. Tips saya baca mata tengok, fikiran masuk terus baca dan mulut saya terus sekali sebut. Itu saja cara saya lah. Saya sebut sekali. Apa yang saya baca saya sebut sekali. Memanglah orang kata cakap seorang. Tak dia lah. Asalkan kita terima apa yang kita senang, nak mudah untuk kita. Ikutlah macam cara belajar kita sendiri. Kalau duduk seorang-seorang pun memang kalau nak menghafal untuk exam pun kan, saya macam baca sekali dengan keluar bunyi jadi. Bukan baca dekat mata je. Sebab tu jadi cara mengingat saya macam tu. Ikutlah awak nak buat macam mana. Untuk usahalah. Setakat. Okey, baik. Itu sahaja dulu untuk kelas hari ini. Saya nak awak hantar semualah yang muka surat 4 ni. Yang tak ada buku dah salin kan? Muka surat 4, yang tadi muka surat 3. Muka surat 3. 3 dah. Okey, 4 ni. Okey, muka surat 4. Baik, ada soalan? Okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, sama-sama Alex. Terima kasih cikgu. Sama. Jumpa hari Sabtu. Minggu depan tak ada Isnin. Jumpa hari Sabtu dah. Sabtu, minggu ni Sabtu, dua kali Sabtu lagi.